kandungan utama surah Al-Qasas ini iaitu cerita atau berita tentang Nabi Musa AS. Allah pun telah sebut dalam ayat yang ketiga, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun. Kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad sebahagian daripada berita yang penting berkaitan dengan Musa dan juga Fir'aun. Ya. Dan ayat yang keempat ni merupakan mukaddimah sebelum Allah cerita dengan panjang lebar selepas ni tentang kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan kajian kita di mana kita membaca tafsir Al-Quran Karim, dan surah yang kita baca ni iaitu surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Muka surat 385. Muka surat 385. Dan sambungan pada pagi ini ayat yang keempat. Ayat yang keempat, insyaAllah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Sebagaimana yang telah kita sebutlah sebelum ni, kandungan utama surah Al-Qasas ni iaitu cerita atau berita tentang Nabi Musa AS. Allah pun telah sebut dalam ayat yang ketiga, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun. Kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad sebahagian daripada berita yang penting berkaitan dengan Musa dan juga Fir'aun. Ya. Dan ayat yang keempat ni merupakan mukaddimah sebelum Allah cerita dengan panjang lebar selepas ni tentang kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun. Allah berfirman, inna Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun, raja Mesir pada zaman Nabi Musa AS. Ya. Nama sebenar Fir'aun ni sebahagian ulama tafsir sebut Ar-Ramsis. Ya. Dan Ramses ni pun ada beberapa generasi juga. Generasi pertama, generasi kedua. Dan Ramses yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam yang dimaksudkan ni, maksudnya yang kedua. Yang zaman Nabi Musa tu lah. Fir'aun ni gelaran kepada Raja Mesir, bukan nama raja itu, tidak gelaran. Jadi sesiapa sahaja yang menjadi raja Mesir ketika itu maka akan dipanggil Fir'aun lah. Tidak semua Fir'aun itu jahat. Jadi Fir'aun yang Allah cerita dalam Quran ni, makna Fir'aun
yang ada Fir'aun yang zaman Nabi Musa tu. Fir'aun yang zalim lah. Fir'aun sebelum tu juga selepas tu, sama ada zalim atau tidak zalim tu kita tidak tahulah. Mungkin tidak zalim, ataupun kalau mereka zalim pun tidak zalim seperti mana Fir'aun zaman Nabi Musa. Ya. Tapi Fir'aun pada zaman Nabi Musa ni maknanya zalim sungguh lah. Zalim sungguh. Ya. Dan kalau ada manusia-manusia yang zalim, raja-raja yang zalim pun tidak sezalim Fir'aun ni lah. Masih Fir'aun ni zalim lagi. Ya. Jadi gelaran Fir'aun ni sebelum daripada zaman Nabi Musa, beberapa generasi sebelum zaman Nabi Musa tidak dinamakan Fir'aun. Ya. Nama lain lah. Seperti mana zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Yusuf sebelum daripada zaman Nabi Musa ni, Allah sebut dalam Quran tidak Fir'aun. Ya, Allah sebut Malik, gitu je. Seperti mana Allah sebut dalam surah Yusuf, wa qala al-malik, berkata Raja Mesir. Mana gelaran Fir'aun di Mesir ni tidak berlaku lagi lah. Kemuliaan baru berlaku. Ya. Seperti kita sekarang ni Agung lah, Agung. Agung ni gelaran raja di Malaysia. Nama Agung tu berbeza-beza ni lah. Ya. Bertukar setiap 5 tahun sekali. Jadi sesiapa pun bila bertukar tu tetap kita panggil Agung, dengan tidak menyebut nama. Kenapa? Sebab itu dia lebih menzahirkan kedaulatan, mana lebih menzahirkan keagungan lagi sebagai seorang raja lah. Daripada kita sebut nama, biasanya disebut sebagai kita panggil itu sebagai gelaran dia itu lebih menzahirkan kehebatan ataupun keagungan lagi. Ya. Jadi Fir'aun, jadi mana-mana lafaz Fir'aun yang Allah sebut dalam Quran ni, mana merujuk kepada Fir'aun zaman Nabi Musa. Ya. Allah Ta'ala kata, inna Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun ala fil ardi. Ala di sini bermaksud berasa sombong. Ala ni berasa tinggi diri. Ya. Satu, ala dengan sifat hati yang ada pada Fir'aun. Mana Fir'aun dalam hati dia tu, dia berasa angkuh, sombong. Dia sombong. Sombong tu ada asbab yang menjadikan dia sombong, iaitu kuasa yang ada pada dia. Ya, fatawalla biruknihi, berpaling Fir'aun itu dengan sebab kuasa yang ada pada dia. Ya. Batu sombong ni sesiapa pun ada sifat sombong ni. Ada. Mana maksud ada situ mana boleh berlaku kepada sesiapa saja. Cuma asbab-asbab yang menjadikan manusia sombong ni beberapa perkara lah yang kita boleh tengok. Ya, pertama kuasa. Kuasa ni, kuasa tu tidak salah. Bukan salah kerana memiliki kuasa. Kita jangan salah faham. Tidak salah. Ya. Kuasa, kita nak memiliki sesuatu kekuasaan tu, sama ada kekuasaan tu dari sudut pemerintahan atau pentadbiran sesebuah syarikat ke, sesebuah negeri ke, negara ke, ya, itu tak kira lah. Tapi kuasa lah, kuasa. Jadi kita jangan pelik kalau ada di kalangan manusia ni dia nak kepada kuasa, ya, atau kita sebut sebagai gila kuasa. Mungkin kita tidak, tapi ada juga orang lain. Kalau kita tidak pun orang lain nak. Orang lain sungguh-sungguh dia. Kita tidak sungguh pun. Kenapa dia nak? Sebab kuasa ni macam-macam lah kita boleh buat. Ya. Dengan sebab ada kuasa ni, macam-macam kita boleh buat. Tapi kalau tidak ada kuasa, macam-macam kita tidak boleh buat. Ni. Jadi kuasa ni oleh kerana nampak tu, perkara tu kita boleh buat macam-macam ni satu kenikmatan lah. Tapi kena ada kuasa dulu. Kalau tidak ada kuasa, tidak boleh buat. Jadi manusia ni berebut untuk dapat kekuasaan. Ya. Jadi Allah Ta'ala telah bagi pada Fir'aun
kekuasaan di Mesir ni sebagai seorang raja. Sebagai seorang raja, dan dengan sebab kuasa yang ada pada Firaun ini menjadikan Firaun ni angkuh dan juga sombong. Ni jadi ya di sini ni Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan kepada kita sifat yang Allah Taala tidak suka tu lah, iaitu sifat angkuh sombong. Di situ Allah Taala tidak suka. Kenapa? Sebab Allah Taala sebut dalam ayat yang lain. Sombong ni satu sifat yang sifat ahli neraka. Dan saya sudah bagi tahu kepada tuan-tuan sebelum ni, Quran yang kita baca daripada awal sampai akhir, tak kira lah surah mana-mana sekalipun, perkara yang paling penting yang perlu kita perhatilah, dia bagi iktibar akhir. Iktibar tu banyak, iktibar pengajaran daripada Quran. Cuma pengajaran akhir, pengajaran utama yang kita nak perhati dua perkara. Yang pertama, kita nak perhati sifat-sifat ahli syurga dan sifat-sifat ahli neraka. Dua ni. Dan sifat-sifat yang Allah Ta'ala cerita ni pelbagai bentuk ayat. Kadang-kadang dalam bentuk perumpamaan, kadang-kadang cerita tentang binatang. Cerita binatang. Apa makna Allah Ta'ala cerita tentang binatang, kisah semut dalam Quran? Seperti contoh kisah semut dalam Quran. Apa makna? Nak cerita pasal semut apa? Nak cerita Allah Subhanahu Wa Taala cerita perbuatan semut. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala suka perbuatan semut. Perbuatan semut. Semut Nabi Sulaiman tu dalam kisah dalam surah An-Naml. Walaupun kita kata semut ni binatang, semut tu bukan ahli syurga, tapi sifat yang ada pada semut tu sifat ahli syurga. Jadi sifat tu penting yang kita nak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat-sifat ahli neraka. Dua ni Kenapa? Sebab tempat akhir bagi manusia dua tempat ni. Sama ada syurga atau neraka. Kalau tidak syurga, neraka. Kalau tidak neraka, syurga. Sebab akhirat sana dia tidak sama seperti dunia ni. Dunia ni kita kalau tidak dapat rumah banglo pun, rumah teres pun tak apa. Tak dapat rumah teres, rumah setinggang pun tak apa. Tak dapat rumah setinggang, tumpanglah rumah siapa-siapa. Tak dapat tumpang rumah siapa, duduklah mana-mana asal boleh duduk. Syurga akhirat sana tidak. Manusia tidak boleh buat pilihan. Mereka tempat yang mereka akan tuju sama ada syurga neraka. Wa hadainahun najdain. Kami buka jalan kepada manusia ni dua laluan. Kami tunjuk pada manusia ni dua laluan. Jadi dalam Quran ni Allah Taala tunjuk pada manusia dua ni. Neraka, syurga. Sifat-sifat ahli neraka, sifat-sifat ahli syurga. Sifat-sifat yang Allah Taala suka sehingga melayakkan hamba itu masuk dalam syurga Allah, dan sifat-sifat yang Allah benci sehingga Allah humbar manusia dalam neraka Jahannam. Dan di sini Allah Taala sebut sifat Firaun. Sifat yang ada pada Firaun. Bukan Firaun tu salah, nama tu tidak salah, sifat dia tu salah. Sifat yang ada Firaun ini Allah benci. Yang menyebabkan Firaun ni Allah humbar dalam neraka Jahannam. Salah satunya perdemah kita tengok Ala. Ala ni makna tinggi. Jadi Firaun dia berasa dia tinggi. Dia di Mesir tu dia paling tinggi sekali. Sebab tu dalam ayat yang lain dia sebut ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kamu yang maha tinggi. Mana di Mesir ni selain daripada aku, mana tidak ada yang lebih tinggi daripada aku. Oleh kerana itulah bila Nabi Musa kata Allah hantar pada Firaun cerita tentang Tuhan yang sebenar, Rabb yang sebenar. Sebab sebelum kedatangan Nabi Musa, Firaun mengakui, merasakan diri dia, dan dia mengakui dia sebagai Rabb. Rabb ni makna pengurus takbir. Ni pemberi rezeki, penjaga. Itu panggil Rabb. Jadi Musa kata kepada Firaun, Rabb yang sebenar Allah yang berada di langit sana. Dia kata mana ada aku paling tinggi sekali. Dan dia bagi tahu kepada Haman cara dia ditipu. Sebab takut-takut ada di kalangan manusia ni terpengaruh dengan ajaran Nabi Musa. Memang kita baca daripada Quran ni, ramai. Jadi kemudiannya lah bila Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa, ramai ikut Musa. Tapi Fir'aun ni dia dapat detect lah. Dapat detect bila dia dengar
perkataan Musa ni satu perkataan yang boleh mempengaruhi manusia. Cara dia tipu manusia, dia kata kepada Haman. Dia kata, ya Haman, ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Dia kata, wahai Haman, kamu bina kepada aku satu menara tinggi. Aku nak naik atas menara tersebut, nak tengok ada ke tidak ada Tuhan Musa. Attali'u ila ilahi Musa. Aku nak tengok ada Tuhan yang disembah oleh Musa. Ya. Manakala ada, aku nampaklah. Ya. Manakala aku tidak nampak, tu mana tidak ada. Ini pembohongan besar Fir'aun. Ya. Pembohongan besar Fir'aun. Ya, tak apalah. Jadi Alan ni merasa tinggi diri, ujub lah, salah satu daripada sifat ujub, berasa hebat. Berasa hebat ni sifat ahli neraka. Allah tidak suka. Ini sifat hati. Dia sifat hati. Sifat inilah yang menghalang Fir'aun ni untuk ikut ajaran Musa. Sebagaimana sifat ni yang ada pada iblis telah menghalang iblis untuk sujud dan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat sombong ni, dia sombong hati. Sombong ni dia ada dua jenis. Satu sombong yang ada dalam hati manusia, dan sombong yang dizahirkan daripada hati, daripada manusia tu, itu sombong perbuatan. Kedua-duanya Allah benci. Ya. Allah telah tanya iblis dalam Quran. Allah tanya, apabila Allah perintah kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mahu sujud. Allah tanya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalang kamu untuk sujud kepada Adam apabila aku perintah pada kamu untuk sujud? Tengok, Allah perintah pada iblis untuk sujud kepada Adam. Apa jawab iblis? Ana khairum minhu. Wahai Allah, aku lebih baik daripada dia. Ini jawapan iblis. Aku lebih baik daripada dia. Macam mana aku akan sujud kepada dia sedang aku lebih baik daripada dia? Khalaqtani, ni asbab yang menjadikan iblis ni sombong. Asbab yang menjadikan iblis ni lebih baik daripada apa panggil, yang menjadikan iblis tu merasakan dia tu lebih baik daripada Adam ni asbab dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku daripada api, Adam daripada tanah. Api tidak akan sujud kepada tanah. Ini jawapan iblis. Oleh kerana Allah Ta'ala telah cipta iblis daripada api, dan sifat api ni memang sifat membakar, dan dia ke atas api, dia sifat dia ke atas. Kita nyalakan api, kita kata api tu dia akan naik ke atas, dia akan marak ke atas, dia bukan marak ke bawah. Kan? Tanah ni bawah dah tempat kita pijak tanah ni. Api ni kalau kita nyalakan api pada satu batang, kita kata batang kayu ke, dan kita hulur dia ke bawah, dia tidak akan ke bawah, dia akan naik ke atas. Sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada iblis sujud kepada Adam, Allah sebut dalam surah Baqarah, aba, enggan iblis. Enggan maksudnya tidak akan sujud. Itu mana enggan. Enggan ni mana tidak mahu sujud, bukan tidak boleh sujud. Dia ada dua keadaan. Satu, tidak boleh sujud. Kenapa tidak boleh sujud? Mungkin dia tak patah pinggang kah? Dia sakit pinggang kah? Seperti mana orang sakit pinggang tak boleh sujud. Jadi dia tidak sujud bukan tak mahu sujud, kerana dia tidak boleh sujud. Hal ni tidak ada masalah. Jadi tidak mematuhi perintah Allah kerana tak mampu. Allah tidak humban neraka. Tapi abah di sini mana enggan untuk sujud kerana dia boleh sujud, tak mahu sujud. Tetap tak mahu sujud. Ini keengganan. Hal ni ahli neraka. Sifat ahli neraka. Sifat ahli neraka. Enggan untuk patuh, sedangkan dia boleh patuh. Jadi ini sifat iblis. Ya. Sifat ni bahaya. Sifat ni dah menjadikan manusia ni ahli neraka ni dah. Dia tidak boleh patuh perintah Allah, sedangkan dia boleh patuh. Allah perintah tutup aurat. Boleh buat ke tidak boleh buat? Ya. Kalau dia tak boleh buat, contohnya dia pakai tudung jadi panah atau bukan panah, makna jadi memanglah panah kalau panah kan. Ya. Mana jadi gelepar ke, tu lain dah. Mana dia tak mampu. Tapi kalau dia tak mahu pakai, tak mahu tutup aurat kerana enggan, persamaan dengan iblis. Dari sudut kejadian tu berbeza dah. Dari sudut sifat tu sama. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke iblis bukan kerana kejadian dia. Dia daripada api kau daripada mana itu tidak penting. Sifat yang daripada dia tu penting. Kan? Sifat tu yang menjadikan Allah humba dia dalam neraka Jahannam.
keengganan dia. Besok ni kita akan puasa. Nah, puasa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Sesiapa di kalangan kamu ini berada dalam bulan Ramadan, bersaksi dalam bulan Ramadan, menyaksikan Ramadan, berada dalam bulan Ramadan, maka falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mahu puasa boleh. Jangan ada dalam bulan Ramadan. Sebab bila berada dalam bulan Ramadan wajib puasa. Siang hari itu. Jadi kalau rasa tidak mahu puasa, sila keluar daripada bulan Ramadan kalau mampu. Kalau tak mampu keluar, nak puasa. Ini arahan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya tidak puasa kerana tak mampu. Kenapa tidak mampu? Sebab tua sangat ke, sakit ke apa semua. Memang dia tak mampu puasa. Allah tidak hukum dia. Gugur taklif dia panggil, gugur taklif. Dia perlu bayar fidyah, tak boleh puasa. Ni ya. Tapi kalau dia boleh puasa, tak mahu puasa. Ini panggil enggan, dia panggil enggan. Apa? Sifat ni sifat iblis. Wastakbara, dan sombong iblis. Ya. Jadi sombong tu, iblis sombong tu kerana Allah menciptakan dia tu daripada api. Dan Adam tu daripada tanah. Ya. Itu sombong yang ada pada iblis. Dan sombong ni yang ada pada manusia pula macam-macam. Mungkin dengan sebab kekuasaan, mungkin dengan sebab harta kekayaan yang ada pada dia, mungkin dengan sebab jawatan yang ada pada dia. Ni sombong. Asbab yang menjadikan seorang tu sombong. Biasa-biasanya tiga perkara yang saya sebut ni, ini tiga perkara yang mendekatkan manusia kepada kesombongan. Sebab tu dalam Quran ni Allah sebut tiga nama. Kan? Ila fir'auna wa hamana wa junud. Ila fir'auna wa hamana wa qarun dalam Quran. Kami telah utuskan Musa ila fir'aun wa haman wa qarun. Tiga. Ya. Fir'aun mewakili manusia yang Allah bagi kekuasaan. Nama Fir'aun ni mewakili manusia yang Allah bagi kekuasaan. Pertama. Yang kedua, Haman, Perdana Menteri Fir'aun. Ya. Fir'aun ni Raja Mesir. Dia paling berkuasa lah. Haman ni jawatan yang paling tinggi selepas raja. Ya, Haman, Perdana Menteri Fir'aun. Perdana Menteri Fir'aun. Orang kanan Fir'aun lah. Macam kita ni, raja tu agung. Agung kan? Agung lah, agung. Lepas tu kita ada Perdana Menteri. Ya. Ada kuasa masing-masing, tapi dia Perdana Menteri itu dia menyembah kepada jawatan. Sebab jawatan tu diberikan oleh Fir'aun. Ya. Dan jawatan paling tinggi tu Haman tu lah. Haman. Dan yang ketiga Qarun. Qarun ya, mewakili manusia yang Allah bagi harta kekayaan. Jadi kuasa, jawatan, harta kekayaan ni, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat ni mendekatkan manusia kepada kesombongan. Jadi berhati-hati apabila Allah bagi pada kita tiga perkara. Berhati-hati, tidak salah. Bukan masuk neraka dengan sebab ada ni. Sebab ada je ahli syurga yang Allah Ta'ala bagi kekuasaan, yang Allah bagi harta kekayaan. Ada, tak masuk neraka dia. Ya. Cuma kita secara umumnya, kita kena berhati-hatilah. Sebab apa? Sebab dekat dah. Dekat dengan pemilik-pemilik tiga nikmat ni, sifat yang mendekati mereka adalah sifat sombong. Biasa-biasa. Kalau kata orang miskin apa semua ni, kita jaranglah kita jumpa sombong ni, orang miskin. Ya. Miskin apa kerana apa semua. Ya. Yang sombong-sombong ni biasanya ni, dia kaya apa ni? Kuasa, jawatan, sesuatu jawatan. Apa saja jawatan? Dan yang ketiga kekayaan. Kekayaan inilah yang menjadikan manusia ni angkuh dan juga sombong. Tapi kalau kaya tidak sombong, tidak angkuh, tak apa. Tidak masuk neraka. Dia dengan sebab tu, dengan sebab harta tu. Dia masuk neraka tu dengan sebab sifat dia tu. Kalau sifat tu tidak ada, tak ada masalah. Jadi sombong. Allah Ta'ala cukup benci sifat sombong. Sehingga dalam hadis Nabi bagi tahu, sombong ni ridak, selendang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang cuba tarik selendang dia, Allah humbar dalam neraka Jahannam.
Ya. Sebab tu bila iblis tu kata dalam surah Araf, ya. Iblis kata aku lebih baik. Siapa dia yang mengatakan, siapa yang mengiktiraf tu? Tidak ada siapa iktiraf. Dia saja rasa dia lebih baik. Allah Taala tidak pernah bagi tahu tak pernah bagi tahu siapa lebih baik. Adam ke lebih baik ketika ni? Ya, malaikat ke lebih baik atau iblis? Tiga makhluk ni kan. Cerita tentang dalam Quran surah Baqarah tu tiga makhluk. Malaikat, iblis dan juga Nabi Adam. Allah perintah pada malaikat sujud. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Di waktu kami perintah, ingatlah di waktu kami perintah kepada malaikat, Allah kata, Tuhan kamu kata pada malaikat, usjudu li Adam. Wahai malaikat, sujud kepada Adam. Fasajadu, terus malaikat sujud. Kan? Sedangkan malaikat dicipta daripada nur. Nur pun satu makhluk yang mulia juga. Dia tidak menjadikan malaikat tu sombong untuk sujud. Bila Allah Taala perintah, malaikat tu sujud. Illa iblis, kecuali iblis tak mahu sujud. Kan? Jadi kalau contoh kita kata kuasa kan, yang menjadikan manusia itu sombong. Ada juga orang yang ada kuasa, dia tidak sombong. Dia tidak angkuh. Dia patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya Allah Taala murka di sini iaitu kesombongan. Dan Allah bagi tahu kepada iblis ketika itu, qala fakhruj minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Ini perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila iblis kata aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku daripada api, dia daripada tanah. Apa jawapan Allah? Qala fakhruj minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Allah kata kepada iblis, wahai iblis, keluar kamu daripada syurga sekarang. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak patut kamu sombong dalam syurga ni. Apa kata Allah? Tidak patut kamu ni ada dalam syurga kamu sombong. Mana syurga ni orang yang sombong tidak layak untuk masuk syurga. Ahli syurga ni jenis manusia yang tidak sombong. Betapa Allah Ta'ala tidak suka sifat sombong ni. Walaupun manusia tidak zahirkan kesombongan, dia ada dua keadaan. Satu, dia sombong tapi dia tidak zahir. Satu pun Allah Ta'ala benci. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala tahu hati manusia. Sombong ni sifat hati. Sebelum dia zahirkan daripada perbuatan dia, zahir perbuatan sombong ni, apabila ada sifat dalam hati dia sombong. Kalau dia tidak, perbuatan tu tidak terzahir kalau sifat sombong tu tidak ada. Ya. Tetapi ada keadaan manusia dia tidak zahirkan perbuatan sombong dia, tapi dalam hati dia sombong. Dia angkuh. Ujub. Dia dekatlah, dua tiga beradik lah. Walaupun dari sudut perbahasan dia tu berbeza lah. Kan? Takabur ni makna bahasa besar diri. Ujub bahasa hebat diri. Dia kurang ya. Dia berasa diri dia hebat. Semua sifat-sifat dia nakal. Dia berasa hebat. Berasa dia rasa. Adakah dia hebat sebenarnya? Tidak. Sebab sifat tu Allah bagi. Lepas tu hamba Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia walaupun dia dapat nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak rasa dia hebat. Sebab apa? Sebab dia tahu nikmat ni Allah bagi. Bila Allah bagi, Allah boleh tak bagi. Ya. Jangan jadi seperti Qarun ni, antara perkataan yang Allah Ta'ala nukilkan dalam Quran. Perkataan Qarun. Kita akan baca nanti dalam surah Qasas ni, bahagian akhir. Wa ma utitum minal wa ma utituhu ala ilmin indi. Ini perkataan Qarun. Ya, bila Qarun mendapati dia kaya raya. Dan kita akan tengok nanti kekayaan Qarun. Satu masa nanti lah. Surah Qasas ni. Kaya luar biasa Qarun ni. Akhir sekali dia kata apa dia? Perkataan Qarun ni Allah nukilkan dalam Quran supaya semua pemilik harta di dunia ni berhati-hati. Dia kata macam mana? Wa ma utituhu ala ilmin indi. Tidak diberikan kekayaan kepada aku ini kecuali ilmu yang ada pada aku ni. Kan? Kerana ilmu yang ada pada aku ini, kerana kepandaian aku, kerana kebijaksanaan aku, kerana aku ada PhD. Kalau tidak, aku tidak akan jadi kaya. Ini perkataan yang zahir daripada lidah Qarun. Perkataan ini Allah nukilkan dalam Quran. Betapa becinya
Hamba Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah bagi nikmat kepada dia, dia kata dia. Allah bagi nikmat pada kita ni, Allah Taala nak kita kata Allah. Ya. Ni Allah bagi nikmat pada kita, kita hebat. Mana ada kita hebat tu sebenarnya? Sebab tu Allah perintah kita sujud. Ya. Kita ibadat tu, ibadat sebenarnya ta'abudi, dia panggil ta'abudi. Nama pun ibadat ta'abudi ni maknanya perhambaan. Sebab tu kita ni tu, kalau kita solat kita ni tidak sampai pada hakikat. Kalau dalam solat tu kita tidak rasa kita hina. Kita tidak rasa kita mengagungkan Allah dan kita tu hina. Kalau perasaan ni tidak ada dalam diri kita, hakikat solat tu tidak tercapai lagi. Walaupun solat kita tu sah, tapi tak sampai pada hakikat. Sebab maksud Allah perintah pada kita solat juga, kita rukuk di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita rasa kita hina tu sebenarnya. Kita ada kekayaan sebesar gunung sekalipun, sepenuh bumi sekalipun, harta kekayaan kita, jawatan kita, ya, kita tidak akan rasa sombong sebab keadaan kita sebenar dengan Allah Ta'ala seperti itu sujud. Ni tempat yang paling mulia ni, akal yang kamu kata bijak akal aku, bukan aku ni lebih rendah daripada punggung kamu lagi. Kita letak pada tempat yang paling hina sekali, tempat kita bijak itu. Perbuatan ni secara zahirnya hina, tapi kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perbuatan sujud kita tidak boleh buat kepada makhluk-makhluk lain. Jangan sujud pada binatang, jangan sujud pada mak ayah, jangan. Ini khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu setiap kali kita sujud, kita solat, perlu ada satu perasaan dari kita ni hina sebenarnya, tak ada apa pun. Allah cerita kita daripada air mani, kamu daripada air mani, kamu keluar daripada perut ibu kamu, takhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar daripada perut ibu kamu dulu, wahai manusia, kamu tak tahu apa pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan untuk kamu pendengaran kamu, penglihatan kamu, akal fikiran kamu. 3 nikmat inilah yang menjadikan kamu sekarang ini yang berkuasa, menjadikan kamu sekarang ini ada jawatan, menjadikan kamu sekarang ini ada kekayaan. Kalau Allah jadikan kamu buta, kalau Allah jadikan kamu tidak mendengar, kalau Allah jadikan kamu gila, kamu tidak akan dapat nikmat ni. Ini punca kamu dapat segala nikmat di dunia ni. Ni 3 perkara Allah Taala sebut dalam Quran. Berkali-kali Allah bagi peringatan kepada kita. Allah bagi pendengaran, Allah bagi penglihatan, Allah bagi akal fikiran, supaya manusia sedar apa yang ada pada dia itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, waktu bila perasaan ini tidak ada tu, Allah bagi nikmat, dia rasa dia hebat dalam aku. Allah Taala tidak suka. Kan? Ni, Allah kata kepada iblis, tidak patut kamu ini wahai iblis berada dalam syurga hal keadaan takabur, sombong. Tidak layak masuk syurga. Ya, sebab tu ada saja sebesar zarah. Nabi kata dalam hadis, sesiapa sombong walaupun sebesar zarah, haram kepada dia untuk masuk syurga. Allah tidak benarkan dia masuk syurga. Ni. Ya, sombong. Allah cukup tidak suka. Jadi apa saja nikmat yang ada pada kita ni tidak salah. Tapi pertama kita perlu sedar nikmat tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak ada apa-apa pun. Kita ni tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun kita ni. Dia sama ya. Sebab tu kita tak rasa saya lebih baik, saya lebih baik. Kalau saya lebih baik, apa beza kita dengan iblis? Kan? Walaupun kita kaya, kita tengok kita kaya, adik-beradik kita miskin atau jiran kita miskin, adakah kita lebih baik daripada dia? Kan? Adakah kita lebih baik daripada dia? Kan? Kita boleh rasa seperti itu kan? Kalau rasa sama, kita tidak tahu siapa lebih baik tu. Dia tetap dia lebih baik daripada kita tahu. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi manusia memanglah, di sisi manusia ni memang secara zahir tu nampak kita lebih baik sebab rumah kita lebih besar, kita lebih kaya kan. Tu dari sudut pandangan di sisi manusia tu memang. Di sisi Allah kita tidak tahu. Boleh jadi dia yang miskin ni jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dia makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat dia lebih hebat daripada ibadat kita lagi. Kan? Bahkan kalau kita tengok daripada hadis Nabi SAW, kebanyakan ahli syurga tu siapa dia? Orang miskin. Aksaru min ahli jannah, kata Nabi SAW. Majoriti ahli syurga ini, siapa dia? Aksaru min ahli jannah. Kebanyakan ahli syurga ini siapa dia? Ad-du'afa wal masakin. Orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Nabi sebut dalam hadis. Bukan nak bagi tahu kaya tu masuk akal, tidak. Cuma majoriti. Apa tu bahaya? Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada kita kan dalam Quran ni. Dalam Quran ni tuan-tuan boleh baca dalam surah Kahfi, surah yang kita baca selalu hari Jumaat tu. Cerita tentang pemilik kebun kan, pemilik kebun.
wadrib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatin min a'nab wa hafafna binaqli wa ja'alna bainahuma zar'a. Tu beberapa ayat. Ayat lebih kurang 2 muka surat cerita tentang pemilik kebun ni. Dia perhati tengok Allah Subhanahu Wa Taala berikan daripada 2 orang ni, seorang kafir, seorang mukmin. Hok mukmin ni miskin, hok kafir tu kaya raya. Dia kafir tapi kaya raya. Kekayaan dia ni sehingga dia kata wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhi abada. Dia masuk kebun dia tengok kebun dia tidak pernah musnah, tak pernah berkurang, daripada hasil dia tidak pernah kurang. Ya, tiap-tiap tahun bertambah hasil tanaman dia. Dia kata, kan, aku yakin kebun aku ni tidak akan musnah sampai bila-bila. Aku yakin kebun aku ni tidak akan musnah sampai bila-bila. Satu kekayaan yang Allah bagi ni bang, masya-Allah. Ya. Memang kadang-kadang ni Allah bila dia bagi, masya-Allah. Dia bagi satu kekayaan, 7 generasi pun boleh makan. Kan? Mana boleh hidup? Bukan kata dia saja, anak dia pun daripada dia dapat ni, anak dia pun boleh, cucu dia pun, kita tak boleh kerja dah lah. Kan? Saya pun bayar kalau dapat 1 juta ni, berhenti kerja dah saya. 1 juta kan? Bayar sajalah, kita je bayar saja. Dia tak musnah. Tak musnah, dia kata, tak musnah sampai ma azunnu an tabida hadhi abada. Aku tidak menyangkakan kebun aku akan musnah sampai bila-bila. Ni kekayaan yang Allah bagi. Siapa dia tu? Kafir. Bukan orang mukmin. Kok mukmin itu Allah Taala tidak cerita. Orang mutafsir kata oleh kerana Allah Taala tidak cerita dia miskin. Betul miskin Allah Taala tidak cerita, Allah cerita kaya ya. Miskin Allah Taala tidak cerita. Tengok. Kekayaan, jawatan apa semua ni satu nikmat yang kita kena berhati-hati apabila Allah bagi. Betul orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bila dapat nikmat-nikmat seperti ni, dia tidak gembira. Gembira tu gembiralah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita kena gembira. Cuma bukan kegembiraan yang menjadikan dia tu sombong tidak. Pertama ala di sini maknanya sombong hati dia. Dalam hati tu sombong. Takabur Firaun. Dengan sebab dia kekuasaan Allah bagi pada dia. Kemudian ala di sini yang lebih zahir daripada makna ayat kita baca ni, iaitu sombong af'al dia panggil. Sombong perbuatan. Dia sombong satu sifat hati, satu sifat yang dizahirkan daripada hati. Perbuatan yang terzahir daripada hati. Dia panggil perbuatan sombong. Dan perbuatan ni tidak akan berlaku kalau sifat hati dia tidak ada. Jadi yang lebih bahaya itu adalah perbuatan ni lah. Perbuatan daripada sombong, daripada sifat sombong ni. Patutnya kita boleh pukul manusia apa semua ni, sepak manusia. Boleh bercakap kasar dengan manusia. Itu dia perbuatan. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Surah Luqman. Antara nasihat Luqman kepada anak dia, la tamshi fil ardi maraha. La tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan kamu jalan atas muka bumi Allah ni dalam keadaan sombong. Kamu tidak akan dapat memecah bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekuat mana pun hentakan kaki kamu atas muka bumi ni, kamu tidak akan dapat memecahkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi Allah lebih kuat lagi. Walan tablughal ard walan tablughal jibala tula, dan kamu tidak akan dapat melepasi ketinggian gunung Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa tinggi yang hebat macam mana kita? Gunung Allah lebih tinggi lagi. Bumi Allah lebih kuat lagi. Kan? Sekuat-kuat bumi, setinggi-tinggi gunung, mereka berdua ni tidak sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sujud pada Allah, mereka patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nasihat Luqman. Zaman dulu tu orang kaya zaman dulu ni lah. Mereka antara dia ada cara-cara yang mereka zahirkan kesombongan mereka. Cara masing-masing tu. Salah satu cara dia antara yang berlaku dalam masyarakat ni zaman dulu, kuda tu kenderaan utama, walaupun kuda sekarang ni tak berguna pun pada kita. Dari sudut kegunaan tu tidak ada pun, mana ada kuda sekarang ni tak ada ya. Tapi zaman dulu kuda ni kenderaan utama, dan dia ada kuda yang tinggi tu, tinggi
kuda mahal, kuda yang murah apa semua. Macam kita dah ada kereta murah, ada kereta mahal. Ada. Jadi kuda yang mahal ni, antara salah satu ciri ni, dia kuda tu kuda tinggi, kaki dia tu tinggi, panjang. Dia. Jadi kalau biasa-biasa orang kaya ni, kuda ni mahal lah. Orang kaya boleh beli kuda ni lah. Jadi bila dia naik kuda ni, dia akan rasa dia tu tinggi berbanding dengan kuda-kuda lain. Rasa hebatlah dia. Dia rasa dia hebat. Kan. Jadi dia beli kuda ni nak zahirkan kesombongan dia ni dengan dia beli kuda tu lah. Jadi dia beli kuda tu untuk dia zahirkan kesombongan dia. Ni kuda ni, mana aku lebih hebat pada kamu lah sebab aku beli kuda ni. Kuda 300 juta ni, kita kata. Dia tinggi. Bila dia pecut memang laju lah sebab kaki dia panjang. Ya. Kemudian bila dia turun daripada kuda ni, dia akan hentak kaki dia. Kan, dia turun, dia terjun macam dia terjun lah, dia tak kan, dia ada cara dia sama dulu. Ya. Dia hentak kaki dia. Dan dia berjalan atas kaum dia tu, dia akan buka dada tengok ke langit. Kan, padahal sama-sama manusia ni tinggi mana sangat. Cuma dia nak merasakan dia tu tinggi, dia buka dada, dia berjalan ke langit. Ya. Ini perbuatan sombong. Allah benci seperti ini, tuan-tuan. Kan? Jadi jangan berjalan atas muka bumi Allah tu seperti ni. Allah tidak suka. Kan? Jalan dalam keadaan yamshuna fil ardi hauna. Allah sebut dalam ayat lain sifat orang beriman, mereka berjalan atas muka bumi Allah dalam keadaan hina walaupun dia kaya. Ya. Zaman sekarang ni kita tidak gunalah kuda tu, tuan. Kita guna kereta Mercedes, tak? Kereta mahal ni lah, kereta sport lah. Tidak salah, di sini bukan kita kata salah beli kereta, tidak. Tapi kalau beli kereta tu untuk zahirkan kesombongan kita, itu salah. Tak boleh. Nak tunjuk aku ni hebat, nak tunjuk ni. Allah tidak suka cara seperti itu. Kan? Ini perbuatan sombong dia panggil. Perbuatan ni yang memudaratkan sebenarnya. Satu. Yang kedua tu, nisbah kepada perbuatan sombong Fir'aun ni, dia buat zalim kepada rakyat dia. Pertama, dia rasa dia sombong. Yang kedua, dia zahirkan sombong dia dengan cara menzalimi rakyat dia. Mana-mana rakyat yang tidak sembah dia, dia akan hukum sampai mati. Batu syarat utama nak ada di Mesir ni, pertama, kena terima Fir'aun sebagai Tuhan. Kena anggap Fir'aun ni sebagai Tuhan. Yang kedua, kena sembah Fir'aun. Siapa tak menyempurnakan dua ni, dia tidak layak berada di Mesir. Sama ada keluar daripada Mesir atau dia akan dibunuh di Mesir. Ya. Dan barulah apabila rakyat ni sembah Fir'aun, barulah Fir'aun meluluskan rezeki untuk mereka. Barulah mereka dapat cari rezeki di sawah-sawah, guna sungai Nil. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala cerita, Fir'aun kata, kamu tak perhati kau? Nil ni di bawah tapak kaki aku. Tajri min tahti, mengalir di bawah tapak kaki aku, mengalir di bawah kekuasaan aku. Ya, kalau sekiranya kamu nak guna sungai Nil ni, perlu keizinan daripada aku. Kalau aku tidak izin, kamu tidak boleh guna. Kan? Kalau guna juga tanpa keizinan aku, sedia untuk dihukum mati. Jadi mana-mana rakyat Mesir nak hidup dalam keadaan senang lenang, kena sembah Fir'aun. Ini kesombongan Fir'aun. Ya, iaitu menindas rakyat dia. Menindas rakyat dia. Ya. Sebab tu kita sebab dalam Quran pun Allah Taala cerita ni, tak? Sifat dia, kalau kita perhati sifat hati dan perbuatan dia. Perbuatan yang ada hubungan dengan sifat hati. Seperti contoh Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita doa, kan? Yang Nabi pun ajar kepada kita sebelum kita tidur kita baca. Itu apa dia? Ya, surah Al-Falaq tu, kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kan? Kita minta perlindungan daripada wa min syarriha, daripada kejahatan orang yang berhasad. Idza hasada, apabila dia zahirkan hasad dia. Kan? Jadi pertama hasad ni dengki. Dengki tu sifat hati. Jadi dengki yang berada dalam hati tu pun Allah Taala tidak suka dah. Kan? Tapi dia tidak bahaya lagi. Dia bahaya apabila dia zahirkan kedengkian hati dia tu dengan perbuatan dia. Itu bahaya. Jadi kita minta perlindungan kepada orang berdengki seperti inilah. Orang berdengki
Kalau orang berdengki semata-mata berdengki, itu tidak bahaya. Jadi kita tak boleh takut pada orang berdengki semata-mata berdengki ni. Yang kita takut orang yang berdengki apabila dia zahirkan kedengkian dia tu. Ini bahaya tu Ustaz. Sebab dia akan buat sesuatu bahaya kepada kita. Sihir ke, bunuh ke. Ini dengki, bahaya. Sombong ni pun sama juga. Sombong ni sifat hati. Jadi mudarat pada manusia bila bila zahirkan kesombongan tu. Jadi Fir'aun dia telah zahirkan kesombongan dia di Mesir dengan cara menindas rakyat Mesir ketika itu. Asyik. Ya, Fir'aun. Punca daripada kesombongan hati. Fil ardi di Mesir wa ja'ala ahlaha syi'a. Dan Fir'aun telah menjadikan penduduk Mesir ni syi'a, berpuak-puak. Berpuak-puak ni ulama tafsir kata cara Fir'aun memerintah. Cara Fir'aun memerintah iaitu dengan memecahkan masyarakat ni. Pecah perintah dia, pecah dan perintah. Pecah perintah ni pun dua ya. Iaitu dia mengasingkan dia mengasingkan penduduk dia ni. Sebab penduduk Mesir ada dua kaum yang besar. Pertama kaum Kibti. Kaum Kibti ni mana penduduk asal Mesir. Yang kedua penduduk Mesir daripada kaum Sibti. Sibti ni yang Allah sebut dalam Al-Quran wal asbat. Kan? Asbat ni mana Sibti? Iaitu penduduk Mesir daripada keturunan Bani Israel. Kan? Bani Israel itu kita kata macam mana pula Bani Israel boleh berada di Mesir? Tentu kena baca surah Yusuf. Dalam surah Yusuf tu Allah Subhanahu Wa Taala cerita sebab asal Bani Israel itu di Palestin. Itu asal penduduk asal Bani Israel itu. Palestin tu penduduk asal. Sebab tu Yahudi kan mereka merasakan Palestin tu milik dia. Kan? Memang Allah pun sebut dalam Quran. Kan? Ya qaumi dukhulul ardal muqaddas ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Nabi Musa kata pada Bani Israel, wahai Bani Israel, masuklah Palestin itu, bumi Palestin itu yang telah Allah tentukan untuk kamu, kata Nabi Musa AS. Jadi sampai sekarang pun walaupun Yahudi ni kan, sampai sekarang pun dia rasa Palestin tu milik dia, walaupun sekarang bukan milik dia. Dia rasa tu dia rebut sangat tu, kapur dia, milik dia. Itu asal Bani Israel. Tapi macam mana Bani Israel itu boleh berada di Mesir? Kan? Allah Subhanahu Wa Taala cerita surah Yusuf. Dalam surah Yusuf tu, Nabi Yusuf telah bawa semua adik-beradik dia ni, dan keturunan daripada anak-anak adik-beradik dia ni, Nabi Yaqub, ayah dia, Nabi Yaqub, ibu tiri dia apa semua, dan semua sebelah orang daripada dia ke Mesir ketika itu, duduk di Mesir. Daripada situlah membiak keturunan Bani Israel sehingga kepada zaman Fir'aun ni. Cuma di zaman Fir'aun ni Bani Israel ditindas dengan begitu dahsyat sekali. Jadi Fir'aun telah mengasingkan dua puak ni. Satu puak kaum Kibti ni penduduk asal Afrika, penduduk asal Mesir. Kan? Han ni pun kira-kiranya warga negara juga kaum Bani Israel, tapi dia bukan asal. Macam contoh kita kata Myanmar apa semua kan. Myanmar walaupun dia warga negara tapi asal dia bukan Malaysia, dia asal Myanmar. Begitulah. Cuma ni keturunannya lebih lama lagi lah. Jadi Fir'aun telah menjadikan dua puak yang besar ni tidak boleh bersama. Kan? Jadi puak-puak daripada kaum Kibti, penduduk asal Mesir ni, dia di pihak kerajaan. Jadi jawatan-jawatan utama dalam kerajaan ni dimiliki oleh puak ni lah. Ya, oleh bangsa Kibti. Puak Bani Israel tidak boleh pegang jawatan. Mereka ni satu puak yang dijadikan hamba di Mesir dan tidak memegang jawatan utama dalam kerajaan Mesir. Ya. Jadi apa kerja mereka? Kerja mereka sebagai hamba, buruh. Ya. Jadi dia tidak masuk dalam pentadbiran kerajaan. Kerja dia buruh. Ni cara Fir'aun ketika ni. Walaupun hebat macam mana sekalipun, jadi buruh. Ya. Jadi Allah telah lahirkan daripada puak Bani Israel yang telah ditindak oleh Fir'aun ni, seorang Nabi dia, itu Musa AS. Bukan daripada kaum Kibti, tidak, daripada kaum Bani Israel. Nanti kita akan baca nanti dengan lebih detail lagi akan datang. Ya. Jadi puak-puak yang Bani Israel ni telah Fir'aun telah memisahkan jadi dua puak yang besar, dan dia telah pecahkan pula daripada puak besar ni puak yang kecil lah. Ya, supaya mudah untuk diperintah. Dan ini cara pemerintahan.
cara pemerintahan Fir'aun. Dan kita pun dari sudut ni kita boleh tiga, tak ada masalah. Ya, untuk kita apa panggil, sebab memang raja ni dia bukan boleh, dia walaupun dia raja dia tidak boleh berkuasa sepenuhnya. Tu dia mesti kena lantik pegawai-pegawai dia kan. Ya, menteri-menteri dia. Ya. Jadi Fir'aun dia telah pecah-pecahkan ini supaya memudahkan dia ni untuk mentadbir. Dan ini kebijaksanaan Fir'aun. Dia berpuak-puak di situ. Sekurang-kurangnya dua puak besar, daripada dua puak besar dia pecahkan pula. Kan? Jadi pada Bani Israel pun dia pecah-pecah-pecahkan dan dikuasai setiap pecahan itu dengan pegawai-pegawai daripada kerajaan. Kau seperti inilah. Ya. Dan dengan cara penindasan. Ya. Ni kita nak baca ayat seterusnya pun panjang lagi tu ya. Ada sudut huraian dia. Jadi saya rasa kita berhenti di sinilah pada pagi ni ayat yang keempat, tapi pertengahan tu pada lafaz Syiah. Dan insya-Allah dalam kuliah akan datang ni kita akan sambung tu yastad'ifu ta'ifatan minhum tu. Kita akan sambung kuliah akan datang insya-Allah. Jadi rasanya pagi ni kita berhenti setakat ni lah. Ya. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan itu daripada diri saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf dari tuan-tuan sekalian. Dan satu kali lagi selamat menyambut bulan Ramadan. Dan malam ni kita akan mula bertarawih lah insya-Allah. Ya, doa lagi, masih lagi perlu berdoa pada Allah supaya Allah Taala bagi peluang kepada kita untuk kita menyempurnakan Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Ya. Sekian saja tuan-tuan, kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.